warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Muslimin yang dirahmati Allah, minggu lepas apabila kita bincangkan hadis niat, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu dikira berdasarkan niat. Niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala terbahagi kepada dua. Ada dua jenis niat yang ikhlas, dan kedua-dua niat ini dinamakan ikhlas lillahi azza wa jalla. Yang pertama, ada ibadat yang kita lakukan, tapi tujuan kita melakukan ibadat itu adalah kerana mengharapkan sesuatu daripada Allah. Kita bukan buat saja-saja, bukan buat kerana kita tidak mengharapkan apa-apa. Ada benda yang kita harapkan, tapi pengharapan itu adalah daripada Allah. Itu dinamakan ikhlas. Dan yang kedua, ada ibadat yang dilakukan oleh manusia, dia tak mengharapkan apa-apa pun daripada Allah. Dia buat ibadat itu semata-mata kerana Allah perintahkan dia, dan dia buat ibadat itu. Itu juga dinamakan ikhlas. Antara dua ikhlas ni, sebahagian daripada kelompok sufi mereka bahaskan peringkat-peringkat ikhlas. Sebahagian daripada sufi mereka kata bagi orang awam, ikhlas mereka adalah ikhlas dalam keadaan mengharapkan pahala daripada Allah. Jadi bila kita buat sesuatu ibadat, tujuan kita harap pahala. Kita zikir, apa tujuan kita zikir? Kita harap pahala. Kita salat, apa tujuan kita salat? Kita nak dapat pahala. Kita meninggalkan maksiat, apa tujuan kita tinggalkan maksiat? Kerana kita takut azab Allah. Jadi pada sebahagian kelompok sufi mereka kata ini ikhlas bagi orang awam. Tapi ikhlas jenis ini, ikhlas yang mengharapkan pahala daripada Allah, mereka kata dia mengandungi unsur-unsur syirik. Sebahagian daripada sufi. Jadi pada pandangan mereka, ikhlas yang paling tinggi adalah kita buat ibadat, kita tak harap apa-apa. Itu baru betul ikhlas dia. Ikhlas bagi orang yang dekat dengan Allah. Pada mereka, kalau orang tu dekat dengan Allah, dia tak mau apabila dia buat ibadat bukan kerana takutkan azab Allah, bukan kerana mengharapkan rahmat Allah, tapi semata-mata kerana Allah suruh. Jadi itu peringkat yang kedua. Pada sufi ni dia ada peringkat-peringkat hidup orang. Bagi orang yang basic dia bawah, dia namakan itu peringkat syariat. Syariat ni artinya dia amalkan syariat macam biasa. Mereka baca hadis dan mereka amalkan. Bagi orang yang dia naik makam sikit, ibadat dia hebat ke apa-apa, dia naik sikit, dia jadi wali, dia naik ke taraf tarikat. Bila dia sampai ke taraf tarikat ni, dia berbeza dengan orang biasa. Pada dia, perbuatan orang biasa ni, apa yang kita buat, ibadat kita, pengharapan kita kepada Allah, itu mengandungi syirik. Lepas tu kalau dia panjat satu peringkat lagi, dia naik peringkat yang ketiga, hakikat ataupun makrifat selepas daripada tu, pada dia, itu juga mengandungi syirik. Kalau kita buat ibadat, kita tak harap apa-apa, kita buat ibadat semata-mata kerana Allah, mereka kata itu juga syirik. Sebab kalau orang betul-betul peringkat tertinggi, dia sampai ke makam makrifat, maka dia akan bersatu dengan Tuhan. Itu dinamakan wahdatul wujud. Wahdatul wujud artinya tidak ada yang wujud melainkan satu. Semua yang wujud selain daripada Tuhan, dia adalah sebahagian daripada zat ketuhanan itu sendiri. Jadi tuan-tuan, kita kadang-kadang akan jumpa dengan kelompok sufi yang mereka kata mereka ni bersatu dengan Tuhan.
Nanti hadis seterusnya, hadis ihsan, kita akan bahas tentang apa kemuncak iman manusia. Tapi setakat ni, bila kita bahaskan tentang niat, dan bila kita lihat perbuatan Nabi SAW dan para sahabat, maka kita akan dapati bahawa ikhlas yang paling tinggi adalah ikhlas yang mengharapkan balasan daripada Allah. Sebab hubungan kita dengan Allah tak sama hubungan kita dengan manusia. Kita dengan manusia, apabila kita harapkan sesuatu daripada manusia, itu belum cukup solid. Orang bercinta kan, laki dia buat baik dengan perempuan tu, duduk universiti, perempuan tu suruh beli barang, dia beli barang. Perempuan tu suruh buat assignment, dia buat assignment. Perempuan tu suruh buat apa, semua dia buat. Tapi bila dia buat tu, harapan dia apa? Harapan dia nak kat perempuan tu, dia syok kat perempuan tu. Bila dia dapat tahu perempuan tu jatuh cinta dengan orang lain, dia pun berhenti. Tak ada pasal nak tolong beli barang dah. Selesai. Itu dengan manusia. Tapi kalau orang ni, dia buat baik je, perempuan tu menikah dengan orang lain pun dia buat baik, dia tolong je, itu bagus. Dia peringkat dia tinggi. Dia tak kira. Sebab pada dia suka kat orang tu, dia buat baik kat orang tu. Lecturer sama juga. Dia buat baik dengan lecturer, tolong angkat buku lah, apalah. Lalang lecturer tu bagi C dekat dia, dia tak buat baik dah. Jadi itu ikhlas yang ikhlas bersebab. Tapi kalau ikhlas tak bersebab, dapat C ke dapat A ke, sama je dia. Itu urusan kita dengan manusia. Tapi urusan kita dengan Allah berbeza. Urusan kita dengan Allah, Allah suka hambanya yang meminta kepada Allah. Ini berbeza dengan manusia. Ini di luar ruang lingkup kapasiti pemikiran kita. Kita tak boleh bayang. Sebab dalam otak kita terbayang yang bila kita minta, orang akan meluat. Kita minta sekali, orang kata tak apa. Minta 2 kali, orang kata tak apa. Minta 3 kali, orang buat muka lain dah. Minta 4 kali, orang kata hang buat sendiri ya. Orang meluat. Lagi kita minta, lagi orang tak suka. Tapi berbeza dengan Allah, lagi kita minta, lagi Allah suka. Allah suka hambanya yang meminta kepada Allah. Sebab itu Allah sebut di dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kamu mengucapkan, mintalah kepada aku. Allah suruh minta, astajib lakum, aku berikan permintaan kamu, aku makbulkan permintaan kamu. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan orang-orang yang yastakbiruna an ibadati, mereka berasa bangga dan bongkak. Mereka rasa tak perlu untuk beribadah kepada Allah, tidak perlu untuk berdoa kepada Allah. Sayadkhuluna jahannama ma'ad dakhirin. Mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Jadi hubungan kita dengan Allah, ikhlas yang paling tinggi, ikhlas yang apa? Kita harapkan sesuatu daripada Allah. Sebab itulah doa Nabi SAW. Nabi ucap, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin. Ya Allah, aku mohon untuk masuk ke dalam syurga, dan aku mohon kepada Engkau supaya Engkau dekatkan denganku ini perbuatan yang buat aku dekat dengan syurga. Engkau beri kepada aku benda yang membuatkan aku dekat dengan syurga, sama ada perbuatan ataupun perkataan. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku minta jauh daripada neraka. Wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin. Dan aku minta jauh daripada benda-benda yang membawa aku dekat kepada neraka, sama ada perbuatan ataupun perkataan. Hadis Nabi. Tuan-tuan jumpa geng-geng sufi yang kata harap syurga ni iman rendah, tuan-tuan pergi katok kepala dia. Siapa yang ajar kita minta syurga? Nabi. Nabi minta syurga. Nabi suruh kita minta syurga. Tiba-tiba ada orang datang kemudian kata, tak, iman paling tinggi, ya Allah, aku beribadat ni bukan kerana nak syurga. Kalau aku beribadat kerana nak syurga, maka haramkanlah aku masuk syurga. Kalau aku beribadat kerana tak nak neraka, maka masukkanlah aku ke dalam neraka. Ini namanya bercanggah dengan sunnah. Nabi tak ajar doa macam tu. Doa yang Nabi ajar, ya Allah, masukkan aku ke dalam syurga. Ciri hamba Allah
ciri hamba Allah, wa ibadur rahman, hamba kepada ar-rahman, alladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Orang-orang yang mengucapkan, ya Allah, jauhkan kami daripada azab neraka. Sesungguhnya azab neraka itu azab yang pasti. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Itulah seburuk-buruk tempat tinggal dan tempat menetap. Jadi itu doa Nabi. Mistah, dan Mistah ni cerita orang yang fitnah Aisyah. Bukan dia buat cerita lah, cerita ni dimulakan oleh Abdullah bin Ubay. Tapi Mistah ni dia antara orang yang terlibat sama bercakap tentang perkara fitnah ni. Apabila dia terlibat, dia mengucapkan perkataan itu dan turun ayat Quran menyucikan Aisyah. Selepas itu Abu Bakar, sebelum ni Abu Bakar selalu bagi nafkah kat Mistah, bagi makan kat dia. Tapi bila turun ayat Quran, confirm yang Aisyah tak buat salah, tapi mereka ni fitnah. Lalu Abu Bakar berhenti, tak bagi makan. Sebab dia memfitnah Aisyah. Aisyah anak kepada Abu Bakar. Allah turunkan ayat, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Tidakkah kamu suka Allah mengampunkan kamu? Nabi pergi kepada Abu Bakar, Nabi bacakan ayat ni kepada Abu Bakar. Nabi kata ayat ni ditujukan kepada engkau. Bagilah makan kepada mereka, bagi makan kepada orang ni. Ala tuhibbu an yaghfirallahu lakum. Tidak sukakah engkau Allah mengampunkan engkau? Maka Abu Bakar pun bagi makan. Sebab apa dia bagi makan? Kerana dia mengharapkan keampunan Allah. Ali radhiyallahu anhu, Ali ni dalam sebahagian kisah diriwayatkan dia ada makanan sikit. Lepas tu ada makanan sikit, orang miskin mai rumah dia, dia bagi sikit orang miskin. Hamba tawanan perang mai rumah dia, dia bagi sikit ke hamba tawanan perang. Kemudian orang wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Anak yatim datang ke rumah dia, dia bagi makan kepada anak yatim. Bila bagi makan kepada 3 orang, yang tinggal dekat dia sikit je. Anak yatim dia bagi sikit, tawanan perang dia bagi sikit, orang miskin dia bagi sikit. Tinggal kat dia sikit je untuk makan. Dia tak tahu. Dia pun kata aku bagi ni kerana Allah. Allah turunkan ayat Al-Quran kepada Nabi dalam surah Insan. Allah ceritakan, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan orang yang memberi makan, makanan yang dia suka, bukan makanan yang kita tak mau. Makanan yang dia suka dia bagi kepada orang miskin, bagi kepada hamba dan juga kepada anak yatim. Dan kenapa dia bagi makanan tu? La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tak mau terima kasih daripada kamu, kami tak mau penghargaan daripada kamu. Innama nut'imukum liwajhillah. Tujuan kami bagi makan ni apa? Kerana wajah Allah, kerana mengharapkan daripada Allah. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kami takut azab Allah yawma abusan qamtarira, pada hari yang muka manusia ni semua menjadi pahit masam muka manusia. Jadi kenapa Ali bagi makan? Sebab takut azab Allah. Jadi balik kepada cerita ikhlas. Maka ikhlas ni, ikhlas yang paling tinggi adalah ikhlas yang mengharapkan pahala dan juga balasan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yaumin. Daripada Umar Al-Khattab, dia berkata, ketika mana kami sedang duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari, id tala'a alaina rajulun shadidu bayadith thiyab, maka terbit ataupun muncul di kalangan kami seorang lelaki yang pakaiannya putih, shadidu sawadis sya'r, dan rambutnya betul-betul hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak kelihatan padanya tanda-tanda seorang musafir. Maksudnya apa? Bajunya tak ada debu, bersih. Rambut dia betul-betul hitam, tak ada debu. Bukan macam kita datang sini memang tak ada debu juga sebab kita naik kereta walaupun musim panas.
Tapi zaman tu sama ada orang naik unta ataupun kuda ataupun jalan kaki. Jadi musafir yang datang daripada jauh, orang dapat kenal. Ada tanda dia. Tanda dia apa? Baju dia mesti kotor, debu. Rambut dia mesti, zaman tu tak ada gel kan, bel cream tak ada. Jadi rambut dia mesti kusut masai. Kalau tak kusut masai pun berdebu. Maka kata Umar, bila kami duduk, datang seorang lelaki yang baju dia betul-betul putih, cantik. Rambut dia hitam, tak nampak macam dia ni musafir. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Dan tak ada seorang pun daripada kami yang kenal dia. Nak kata musafir bukan. Nak kata orang Madinah pun kami tak kenal dia. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lelaki ni masuk sehinggalah dia pergi duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatahu ila rukbatayhi. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Lalu dia menyandarkan kedua lututnya di atas lutut Nabi. Dia duduk rapat sehingga lututnya ni bersandar pada lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Dan dia letak dua tapak tangan dia di atas fakhid, apa ni? Paha Nabi. Dia letak tapak tangannya di atas paha Nabi. Wa qala, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Lalu dia berkata, wahai Muhammad, ceritakan kepada aku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berkata, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Lalu Nabi Muhammad berkata, Islam adalah engkau mengucapkan syahadah tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan juga menunaikan haji seandainya engkau mampu. Seandainya engkau mampu dalam perjalanan menunaikan haji. Qal saddaqta. Laki yang duduk depan Nabi ni, yang letak tangan dia di atas paha Nabi, apabila Nabi bagi jawapan, lelaki itu kata saddaqta. Betul jawapan kau. Maka kata Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Umar kata kami berasa pelik, kami rasa ganjil. Dia tanya soalan, lepas tu bila Nabi jawab, dia confirm jawapan Nabi. Dia kata betul. Tanya soalan ni nampak bukan orang, dia bukan tak tahu, dia tahu, tapi dia saja tanya. Soalan ni banyak sebab orang tanya soalan. Kadang-kadang kita tanya soalan sebab kita bodoh. Kita bodoh, kita tak tahu jalan. Kita tanya orang, macam mana jalan nak pergi ke sini? Orang tu pun jawab, jalan nak pergi ke sini, ini sekian jalan, sampailah ke dulu ke depan ni. Bila dia jawab, dia kata, betul ya, macam tu tadi aku nak ingat. Orang tu kata apa? Dah lah, hang tanya aku, lepas tu hang buat pandai pula. Yang tu bodoh. Orang kata apa? Bodoh tak cerdik kan? Tapi ada orang tanya soalan, dia dah tahu, saja tanya untuk nak test orang yang ditanya tu. Maka ni dalam kes tu, lelaki tadi ni, dia tanya Nabi, Nabi jawab, kemudian dia kata betul. Qal fa akhbirni 'anil iman. Lalu dia kata, sekarang ceritakan kepada aku tentang iman. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman, kata Nabi, engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan rasul, beriman dengan hari akhirat, dan juga beriman dengan qadar, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Maksudnya beriman dengan ketentuan Allah. Qadar, al-qadar maksudnya ketentuan, qada maksudnya kita jalankan, qada melaksanakan. Jadi rukun iman kita qada wal qadar. Qada pelaksanaan kita, qadar ketentuan Allah. Maka kata lelaki tadi, saddaqta, betul sekali lagi.
fa akhbirni 'anil ihsan. Lalu dia tanya Nabi lagi, ceritakan kepada aku tentang ihsan. Qala, lalu Nabi Muhammad berkata, an ta'budallah ka'annaka tarahu. Hendaklah engkau menyembah Allah sebagaimana engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tak mampu melihat Allah, maka ketahuilah Allah melihat kamu. Qala saddaqta. Lalu dia berkata, betul. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Lelaki itu kata, wahai Muhammad, ceritakan kepada aku tentang hari kiamat. Maka Nabi jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya ni bukanlah lebih pandai daripada yang bertanya. Apa maksudnya? Maksudnya ada dua. Satu maksudnya, aku pun tak tahu, hang pun tak tahu. Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya ni bukanlah lebih pandai daripada yang bertanya. Satu maksudnya, boleh jadi maksudnya aku pun tak tahu, hang pun tak tahu. Boleh jadi juga maksudnya hang lagi tahu lagi banyak daripada aku. Jadi dia ada dua kemungkinan. Sama ada sama-sama kita tak tahu, ataupun hang tahu lagi banyak daripada yang aku tahu. Fa akhbirni an amaratiha. Lelaki tu kata, okey, kalau tak tahu tak apa. Sekarang cerita dekat aku tentang dia punya signage, tanda-tanda dia. Bukan signage ni jalan ni, sign dia. Tanda-tanda, apa tanda kiamat ni? Qala, yang ni Nabi tahu. Nabi kata, antalida al-amatu rabbataha. Seorang ibu melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Engkau akan melihat orang yang tak ada kasut, tak pakai kasut, miskin, baju pun tak ada. Orang-orang begini yatatawaluna fil bunyan, berebut-rebut untuk buat bangunan yang tinggi. Thumman talaqa falabitha maliyan. Kemudian lelaki itu pun dia pergi. Apabila dia pergi, sahabat semua jadi, orang kata apa? Sahabat semua jadi blur. Apa cerita ni? Dia ni main-main, dah lah kita tak kenal dia. Nak kata alien, muka macam manusia, tak pelik. Nak kata orang Madinah, kita tak kenal. Nak kata musafir, tak ada tanda-tanda dia ni datang daripada jauh. Datang-datang, duduk cara yang orang tak duduk. Dia duduk depan Nabi, dia letak lutut dia, retuh lutut Nabi, dia letak tangannya di atas paha Nabi, dia buat test kepada Nabi. Dia tanya soalan, dia kata betul. Dia tanya soalan, dia kata betul. Habis soalan, dia balik. Kalau tester kan, dia mesti duduk dulu. Tapi dia tak duduk, dia pergi. Maka selepas itu, kata Nabi SAW, ya Umar, atadri manis sa'il. Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya soalan tu? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Umar, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka kata Nabi SAW, hadha Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Inilah Jibril datang kepada kamu untuk mengajarkan kamu agama kamu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis Muslim. Hadis panjang dalam riwayat Muslim. Diceritakan orang daripada Basrah, datang musim haji, mereka datang ke Mekah. Datang ke Mekah, mereka cari sahabat Nabi. Cari sahabat Nabi sebab nak tanya, di Basrah ni ada trend baru, Ma'bad Al-Juhani. Ma'bad ni, dia ni buat ajaran baru. Ajaran dia Qadariyah. Pada dia, semua benda ni la qadar wa annal amr unufun. Tak ada ketentuan Allah. Semua benda yang berlaku tu adalah paksaan. Jadi qadar ni tak ada. Maka ni Qadariyah percaya dengan qadar. Ada dua kelompok manusia tu. Ada Qadariyah, ada Jabariyah. Jabariyah, mereka beriman yang manusia ni dipaksa. Tak ada pilihan langsung, Allah paksa. Tapi Qadariyah pula, mereka ni adalah puak yang percaya yang
Segala-gala yang berlaku ni semua tak ada kena mengena dengan Allah. Jadi puak ni ada di Basrah. Orang datang, orang Basrah bila datang ke Mekah musim haji, tanya sahabat Nabi. Maka Abdullah bin Umar bila jumpa Abdullah bin Umar, jawapannya dia kata, inni bari'un minhum wa annahum bari'una minni. Aku berlepas diri daripada mereka dan mereka juga berlepas diri daripada aku. Abdullah bin Umar kata, pergi balik bagi tahu kat orang-orang ni, kalaulah anfaqa ahaduhum mithla Uhudin dhahaban, kalaulah seorang daripada mereka ni infak emas sebesar bukit Uhud, takkan diterima daripada mereka sehingga mereka beriman dengan qadar. Lalu dia bacakan hadis. Jadi saya ingat kita tak boleh ambil banyaklah berkaitan dengan hadis ni sebab masa kita tak banyak. Kalau kita ambil banyak nanti tak habis. Kita duduk hadis nombor 2 je kan. Secara ringkasnya, hadis ni menceritakan tentang 4 benda. Yang pertama, Islam. Apabila Jibril datang tanya kepada Nabi tentang Islam, jawapan Nabi adalah Nabi menceritakan tentang amalan-amalan jawarih, amalan dengan tubuh badan. Apa yang kita buat sehingga dapat cop Islam? Ini jawapan yang diberikan oleh Nabi SAW. Ada amalan yang menggunakan badan. Solat gunakan badan kita. Siam ataupun puasa guna badan kita. Ada amalan menggunakan duit kita, harta kita. Zakat guna harta kita. Ada amalan yang guna dua-dua. Haji, badan pun guna, duit pun guna juga. Badan kuat, duit tak ada, tak boleh buat haji. Duit banyak, badan tak kuat pun tak boleh buat haji. Dan ada amalan yang lisan, lidah kita. Jadi kesemua benda ni berkaitan dengan tubuh badan kita. Itu dinamakan Islam. Jadi tuan-tuan, macam mana kita nak cop orang Islam apabila orang melakukan semua benda ni? Syahadah, orang yang mengucapkan syahadah, maka asasnya dia dikira Islam. Dia menjadi Islam haqqan. Hak dia sebagai Islam kita kena bagi dengan mengucapkan syahadah. Orang tanya, kalau dia tipu macam mana? Dia tak mengucap syahadah, tapi kalau dia tak ucap syahadah, dia tak dapat kontrak kerajaan. Jadi untuk dapat kontrak, dia pun kena berlakon jadi Islam. Dia pun masuk Islam. Macam mana? Kita kata yang tu bukan urusan kita. Urusan kita apabila dia mengucapkan syahadah, kita kira dia Islam. Sebab itu sahabat Nabi yang pergi perang, Khalid Al-Walid pernah berlaku dengan Khalid Al-Walid sekali, pernah berlaku dengan Usamah bin Zaid juga. Bila mereka pergi perang nak bunuh musuh tiba-tiba ucap syahadah. Oh, kami surrender, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Khalid bunuh mereka, Usamah pun bunuh mereka. Dalam kes Usamah bunuh mereka, balik kepada Nabi. Nabi tanya, kenapa kamu bunuh? Usamah kata, mereka ni ucap syahadah saja ya. Nak kena bunuh baru ucap syahadah. Time daripada menang dia tak ucap, dah tahu nak kalah baru ucap. Nabi kata, adakah engkau belah hati dia dan engkau tahu niat dia apa? Maknanya bila orang ucap syahadah, hak dia sebagai Islam kita kira dia dapat. Kita hukum dengan zahir. Benda yang kita tak nampak itu bukan urusan kita. Kita tak ambil tahu. Hukuman kita zahir. Zahirnya dia ni Islam, nama dia Islam, maka dia dianggap Islam. Begitu juga zahirnya dia ni kafir. Kita tak boleh duk main melatah tiba-tiba kata mungkin dia ni Islam kot, dia sembunyi kat orang. Tak boleh. Zahirnya dia kafir, maka dia dikira kafir. Geng-geng pluralism, bukan pluralism, geng liberalism yang kata agama ni tak ada kena-mengena dengan kehidupan, ataupun pluralism yang anggap agama ni semua sama aja, nilai agama ni sama. Sebahagian daripada mereka kata, kita tak tahu orang beriman ke tak, benda tu dalam hati dia. Kita kata sebagai orang Islam, tanggungjawab kita apabila dia ucap syahadah, dia Islam. Dia dah ucap syahadah, kita tak boleh duk main buat kebarangkalian, mungkin dia Islam kot. Orang kafir mati, kita jangan duk buat teka-teki. Kita nak tanam dia ikut cara Islam ke bukan Islam. Memang dia kafir, kita jangan ambil tahu. Tapi kalau dia Islam, dia mengucapkan syahadah, dia dikira Islam. Itu yang pertama, syahadah. Yang kedua, amalan-amalan lain. Solat. Ulama berbeza pandangan tentang solat.
kalau tinggal solat ni kira Islam ke tak? Ulama beza pandangan. Imam Syafi'i, Imam Malik dan Abu Hanifah, mereka berpandangan yang orang tinggal solat ni masih Islam. Masih Islam. Ini tiga mazhab, Maliki, Syafi'i, Abu Hanifah. Mereka dikira Islam. Jadi Islam maksud dia apa? Dia dapat semua privilege yang orang Islam dapat. Dia sembelih, kita boleh makan. Dia mati, kita tanam ikut cara Islam. Dia mati, anak-anak dia yang Islam mewarisi harta dia ikut mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali. Tinggalkan solat, masih lagi Islam. Syafi'i, Maliki, Hanafi. Tapi ikut Imam Ahmad dalam mazhab Hanbali, orang yang meninggalkan solat, dia dikira tidak Islam setelah iqamatil hujjah. Orang ni tak semayang langsung, kita pergi kat dia, kita abang kat dia, "Oi, tak semayang ni boleh jadi kafir oh, bebe yang semayang." Dia kata, "Kafir lantak pi, aku tak mau semayang juga." Ikut mazhab Hanbali, dia dikira kafir. Kalau dia ada isteri dia wajib dipisahkan daripada dia. Tak boleh duduk dengan dia. Dia jemput kita pergi jamuan raya, kita kena tanya dia. Dia sembelih daging, kita tak boleh makan. Memang dia sembelih ayam, kita tak boleh makan. Dia main minang anak kita, dia main minang untuk dia, minang untuk orang lain tak apalah. Dia main minang untuk dia sendiri, tak boleh bagi menikah. Ikut mazhab Hanbali. Sebab meninggalkan solat dikira kafir. Tuan Islam ke kafir? Wallahu a'lam. Nas, zahir nas kebanyakan yang menunjukkan kufur. Al-amru bainana wa bainahumus salah. Benda yang memisahkan di antara kita dan juga kafir adalah salat. Jadi itu zahir nas. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan solat, maka dia kufur, dia kafir. Wallahu a'lam. Kita tak tahu kedudukan sebenarnya. Dia ibarat kata orang yang apabila dia masuk Islam, ini benda paling basic yang Allah minta daripada dia. Kerja kan, contoh kita sign kontrak kerja dengan sesiapa. Bila kita kerja dengan orang tu, ini job scope yang paling utama yang kau kena buat. Orang lantik jadi accountant, sekian-sekian gaji. Kerja utama kau adalah kira akaun syarikat. Dia tak kira akaun syarikat. Hari raya setahun sekali dia pergi gantung apa ni, bulan dengan bintang dalam office dia. Dia pergi gantung. Sekali sekala hari jadi siapa-siapa, dia buat main cake. Apa benda sikit-sikit tak kena, dia buat benda lain. Pagi-pagi dia hidang teh kat orang. Tapi dia ni dibayar gaji untuk jadi accountant, kira akaun. Akaun dia tak kira langsung. Akhirnya, kalau keadaan ni tuan dia tu nak ambil dia bekerja ke tak? Wallahu a'lam. Kita pun tak tahu. Mungkin tuan dia kata, aku kalau nak suruh orang buat kopi, aku suruh orang lain, bukan aku nak ambil orang suruh buat kopi. Aku suruh orang buat benda lain. Ataupun tuan tu kata kat dia, tak apalah, adalah juga. Nama tu kira adalah juga. Walillahi mathalul a'la. Kita tak tahu kedudukan orang yang meninggalkan solat. Utsaimin kata orang tinggalkan solat ni kafir. Benda yang menyebabkan masuk neraka dua, tinggalkan solat dan juga tak bayar zakat. Tapi disebabkan orang tak bayar zakat, ada hukuman. Zaman Abu Bakar, orang tinggalkan zakat ada hukuman. Tapi orang yang tinggalkan solat tak ada hukuman. Menunjukkan yang dengan hukuman menjadi kafarah. Orang dihukum, dia diampunkan. Tapi tinggalkan solat, nas tak sebut hukuman. Maka Syekh Utsaimin kata itu menjadi nas, itu menjadi dalil kafirnya orang yang meninggalkan solat. Dan kemudian zakat. Meninggalkan zakat juga majoriti ulama berpandangan dia masih Islam. Majoriti, bahkan di kalangan ahli sunnah wal jamaah semua menganggap mereka masih Islam. Puasa, kalau meninggalkan puasa mereka masih lagi dianggap Islam. Haji ini cuma ada satu nas daripada Ibn Abbas, athar daripada Ibn Abbas yang katakan mereka terkeluar daripada Islam. Tapi majoriti menganggap mereka masih Islam. Yang penting ini 5 benda basic asas di dalam Islam. Buniyal Islamu ala khams. Islam dibina dengan 5 benda ni. Orang yang lengkap 5 benda ni,
wallahu a'lam, nas ataupun dalil menunjukkan seolah-olah confirm lah orang ni masuk syurga. Itu janji Allah. Janji Allah. Cukup 5 benda ni. Syahadah dia ucap, salat 5 waktu dia jaga, zakat, puasa, haji. Cukup 5 benda ni, seolah-olah itu jaminan yang dia akan masuk syurga. Berdasarkan hadis seorang lelaki A'rabi, lelaki Badawi yang datang kepada Nabi. Lelaki itu tanya Rasulullah, ya Rasulullah, apa aku kena buat kalau nak masuk Islam? Nabi kata mengucap. Dia pun okey. Lagi, lepas mengucap, Nabi kata solat 5 waktu. Lepas solat 5 waktu, ada lagi tak lebih? Nabi kata tak. Illa an tatawwa'. Melainkan engkau sukarela nak tambah tak apa. Tapi yang wajibnya ni saja, 5 saja. Okey, dia tanya lagi apa? Nabi kata puasa bulan Ramadan. Dia tanya lagi, selain daripada Ramadan aku kena puasa tak? Nabi kata tak payah, kecuali sukarela. Dia kata lagi apa lagi kena buat? Nabi kata bayar zakat. Dia kata selain daripada zakat aku kena buat keluar harta aku lagi tak? Nabi kata tak payah, melainkan kau sendiri nak buat. Ada lagi tak? Buat haji. Dia pun kata, dia dengar, oh senang Islam ni, tak adalah banyak sangat, 5 benda je. Dia kata wallahi aku tak tambah, yang ni aku nak buat. Aku tak bagi kurang, yang ni aku nak buat. Dia pun balik. Semayang sunat aku tak mau, puasa sunat aku tak mau, umrah sunat aku tak mau, yang ni aku nak buat. Settle. Dia pun balik. Bila dia balik, dia dah balik. Nabi tak tahu nama dia pun. Dia datang sekejap je, datang. Okey, nak masuk Islam, dia pun balik. Nabi tengok dia dari belakang, Nabi tunjuk dia. Nabi kata, aflaha in sadaq. Dia berjaya kalau dia betul. Makna kata 5 benda ni, siapa-siapa buat, dia dikira Islam, sempurna Islam. Yang kedua, nama Islam, asalnya perkataan Islam. Islam maksudnya menyerah diri kepada Allah. Islam inqiyad, tunduk kepada Allah. Itu maksud perkataan. Tapi di sini hadis ni menunjukkan bahawa perbuatan-perbuatan yang menunjukkan bahawa kita tunduk kepada Allah, itu Islam. Wa idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Apabila Tuhan yang mengatakan Islamlah kamu, qal aslamtu lirabbil alamin, aku menyerah diri kepada Tuhan sekalian alam. Inna dina 'indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Sesiapa yang mencari agama selain daripada Islam, tidak akan diterima daripada dia. Islam dengan iman. Islam dengan iman. Sedang kita akan masuk kaitan dengan iman. Cuma ada satu hadis, ada beberapa hadis yang Nabi juga menceritakan bahawa Islam ni artinya meninggalkan kejahatan. Nabi sebut min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda tingginya seseorang Islam, dia tinggal benda yang tak ada kena-mengena dengan dia. Jadi maknanya Islam dengan perbuatan kita melakukan ibadat dan kita meninggalkan kemungkaran. Itu maksud Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi SAW menceritakan, daraballahu mathalan, Allah buat satu contoh. Contohnya apa? Siratan mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus ni, dia ada 2 dinding. Dan 2 dinding ni ada pintu-pintu di setiap dinding. Pintu yang tertutup. Pintu yang tertutup. Dan di belakang, dekat pintu ni, apabila orang nak masuk jalan yang lurus, dekat pintu ni ada suara yang bagi tahu kepadanya, ayuhan nas udkhulus sirata jami'an wala ta'awwaju. Wahai manusia, masuklah kamu semua ke dalam jalan yang lurus ini dan jangan kamu simpang siur. Kamu jangan pergi ke tempat lain. Jangan masuk pintu-pintu ni, jangan singgah. Kamu jalan terus je. Dan suara lain yang apabila nak buka pintu, bila kita jalan kita nak buka pintu, ada suara lain yang menyebutkan waihak,
La taftahu fa innaka in fatahtahu talijhu. Suara yang setiap kali nak buka pintu, suara yang kata jangan buka, meranalah engkau. Fa in taftahu, kalau kau buka pintu ni, talijhu, engkau akan masuk. Jadi jangan buka. Maka Nabi SAW kata, inilah ibaratnya Islam. Jalan yang lurus ini adalah Islam. Dan dua dinding, sauran dinding ni, itu adalah haddullah, hududullah. Itu adalah had-had yang Allah letakkan, larangan-larangan Allah. Pintu-pintu yang terdapat dekat tepi, maharimullah, larangan-larangan Allah. Dan suara yang duduk dekat pintu ni adalah Al-Quran. Suara yang tunjukkan kita jalan yang lurus adalah Al-Quran. Dan juga suara yang manusia dengar bila dia nak buka pintu, itulah yang Nabi SAW sebut, wa'idullah fi qalbi kulli muslim. Peringatan Allah yang Allah bagi dalam jiwa setiap orang Islam. Jadi itulah ibarat hidup kita. Kita melalui satu jalan yang mana inilah syariat agama Allah. Dan bila kita jalan di atas syariat ini, banyak ruang-ruang untuk kita berpaling. Sepanjang jalan, matlamat kita jauh hujung, tapi sebelum sampai ke matlamat, dekat sangat untuk kita keluar. Di mana-mana sahaja ada pintu yang buatkan kita bila-bila masa boleh keluar daripada jalan Allah. Belum sempat kita nak sampai dekat hujung. Nak sampai hujung tu jauh, belum tentu kita boleh sampai. Tapi untuk keluar daripada pintu ni mudah. Bila-bila masa kita boleh keluar. Dan ada dua mekanisme yang Allah bagi ke kita untuk jaga diri itu. Yang pertama, Al-Quran. Ikut Al-Quran, Al-Quran akan guide kamu sehingga sampai hujung jalan. Dan yang kedua, wa'idullah, peringatan yang Allah bagi dalam hati orang beriman. Maka hati orang beriman akan mengelakkan dia daripada masuk ke dalam pintu-pintu itu. Jadi itu yang pertama, berkaitan dengan Islam. Yang kedua, apabila Nabi bercerita tentang iman, tuan, iman ni benda yang cukup besar untuk kita bincang. Mungkin insya-Allah kalau ada kesempatan lepas ni kita boleh buat semula, bincang semula. Tapi memandangkan kita nak cepat, kita ambil sikit-sikit. Iman maksudnya tasdiq, membenarkan dengan jiwa. Iman adalah benda yang kita tak boleh buktikan. Kalau benda tu kewujudan dia kita boleh buktikan, itu bukan iman. Kita tak perlu tasdiq. Benda yang kita nampak, kita nampak kereta, kita nampak orang di sekeliling kita, kita nampak bangunan, kita tidak beriman dengan wujudnya dia. Tapi apabila beriman ni, dia berkaitan dengan tasdiq. Kita membenarkan satu benda yang kita tak ada asal usul. Boleh jadi benda tu betul, boleh jadi benda tu salah. Sebab itu ciri orang bertakwa yang Allah sebut dalam Al-Quran. First kali, yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman dengan benda-benda yang mereka tak nampak. Tuan-tuan, Tuhan, contoh kita ambil Tuhan. Kewujudan Tuhan kita tak boleh buktikan. Tak ada mesin yang boleh buktikan kewujudan Tuhan. Manusia tak boleh buktikan. Sebab itu ahli falsafah, mereka kata Tuhan ni, sebahagian mereka kata Tuhan ni adalah ciptaan manusia. Selagi mana ada otak manusia, adalah Tuhan. Manusia takut kepada sesuatu, manusia sembah Tuhan. Tapi apabila otak manusia hilang, kalau cabut daripada kepala manusia ni otak-otak manusia, hilanglah Tuhan. Sebab Tuhan tak boleh bukti, tak ada. Jadi iman ini menuntut kita percaya dengan benda yang kita tak nampak. Boleh jadi benda tu betul, boleh jadi benda tu salah. Tapi apabila ada iman, orang percaya yang Tuhan tu wujud. Dan Allah lemparkan dalam jiwa manusia fitrah wujudnya Tuhan. Fitrah ni pun benda yang tak boleh dibuktikan juga. Orang tak boleh bukti, orang tak tahu fitrah tu dari mana asal usul dia, orang tak tahu. Fitrah ni bukan kata macam otot, macam tubuh badan. Dia bukan, orang tak tahu dia duduk dekat mana pun. Tapi fitrah manusia, mereka beriman dengan wujudnya Tuhan. Jadi bila ditanya iman tu apa, jawapan Jibril, jawapan Nabi SAW, pertama, antu'mina billah, mesti beriman dengan wujudnya Tuhan.
Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Tuhan. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Wahai Muhammad, kalau kamu tanya kepada orang-orang jahiliyah, siapa yang ciptakan langit dan bumi, mereka akan kata Allah Tuhan. Kita kata kafir sekarang tak kata Allah cipta. Memanglah dia tak kata Allah cipta, dia bagi nama lain lah. Dia bukan belajar bahasa Arab, dia bagilah nama lain ikut bahasa dia lah. Orang Hindu dia bagi nama dia, Kristian dia bagi nama God the Father. Orang mana-mana dia akan percaya bahawa ada satu zat yang menciptakan segala-galanya. Itu fitrah. Sebab itu Allah katakan Nabi, tanyalah kepada mereka. Mereka mesti akan kata adanya Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Nama lain, sifat lain, tapi orang percaya fitrah manusia. Jadi ini benda pertama, al-imanu billah, beriman dengan Allah. Macam mana kita nak tahu Allah tu macam mana? Apa kaedah kita nak sembah Allah? Okey, sekarang peringkat pertama selesai. Peringkat pertama kita beriman wujudnya Tuhan Allah, rububiyah. Artinya kita beriman adanya Tuhan yang menciptakan, mentadbir segala-galanya. Okey, selesai. Yang kedua, uluhiyah. Bagaimana kita nak sembah Tuhan ni? Macam mana kita nak tahu Tuhan ni nak apa daripada kita? Tuhan ni nak suruh kita buat apa? Apa kepentingan Tuhan jadikan kita? Macam mana kita nak tahu benda ni semua? Masuk peringkat yang kedua, al-masadir. Beriman dengan masadir. Sumber-sumber kita nak deal dengan Tuhan. Apa sumbernya? Malaikat. Malaikat yang menyampaikan wahyu. Apa sumbernya? Kitab. Kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul. Apa sumbernya? Rasul. Jadi tuan-tuan, malaikat ni kita kata kita tak deal dengan malaikat. Yang tinggal kepada kita, selain daripada kita beriman dengan Allah, ini langkah yang kedua. Kita mesti percaya dengan dua sumber, kitab dan juga Rasul. Ada tak sumber ketiga? Tak ada. Sebab balik kepada konsep asal, iman ni benda yang tak boleh dibuktikan. Tuhan benda yang tak boleh dibuktikan. Maka kita perlu kepada alat untuk tahu apa yang Tuhan nak. Sebab tak boleh bukti, kita tak tahu. Kita tak boleh pergi buat kajian, buat kajian, kaji alam. Kita kata, oh Tuhan nak kita buat macam ni. Tak boleh, tak tahu. Buat kajian, lepas beberapa puluh tahun dah kaji habis, kita kata, oh Tuhan nak kita tanam pokok. Sebenarnya kita tak boleh. Mungkin Tuhan nak kita tanam pokok, mungkin Tuhan tak nak. Kumpul ramai-ramai kata, kita tak payahlah bergaduh, kita berdamai semua, sebab Tuhan tak nak kita bergaduh. Macam mana kita tahu? Kita tak tahu. Untuk kita tahu kehendak Tuhan, ini dia dua benda, kitab dan juga Rasul. La thalithuhuma, tak ada yang ketiga. Dua ni. Sebab bila bertambah sumber, maka bertambahlah madhab. Orang akan kata benda-benda yang berbeza. Jadi kitab dan juga Rasul. Apa-apa sahaja yang melibatkan iman, melibatkan benda baik, sumbernya mestilah Rasul dan juga kitab Allah. Kita tak boleh bercakap dengan Allah malam. Contoh tuan-tuan, adik-beradik kita mati, siapa-siapa orang mati, ataupun jiran sebelah rumah kita mati, contoh. Malam kita tidur, pukul 3 pagi kita bangun, terjaga, tengok jiran yang mati pagi tadi duduk sebelah katil kita, duduk minum kopi. Contoh, bukan nak hina apa-apa. Kita sedap-sedap tengah-tengah pagi, tengok dia tengah minum kopi sebelah katil kita. Kita kata, ni mati siang tadi, macam mana malam dia boleh ada sini? Kita tak boleh nak pergi tanya kat Tuhan, ya Allah, apa benda yang kau hantar pada sebelah aku ni? Tak boleh. Dan kita tak boleh buat assumption kita sendiri. Kalau kita tanya dekat dia pun, itu bukan sumber. Kita tanya kat dia, hang ni siapa? Dia tak, aku letih dalam kubur, aku keluar nak main minum saja, aku masuk balik. Kita tak tahu cakap dia betul ke tak. Maka benda-benda yang memerlukan kepercayaan ini, kita kena balik kepada sumber. Sumber, itu je.
Al-Quran kata wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada dinding sehingga hari mereka dibangkitkan. Maka kita kata, oh, hang bukan yang mati tadi. Kalau dia duduk, dia ada dinding, dia kena seal, dia tak boleh keluar. Hang mesti benda lain. Macam mana kita tahu? Al-Quran. Itulah cara kita deal dengan perkara-perkara lain. Kau apa je? Berhenti, sambung nanti. Jadi kita habiskan rukun iman sikit. Dan lepas itu Allah sebut beriman dengan hari akhirat. Beriman dengan hari akhirat juga benda yang menuntut kepercayaan. Mungkin sekarang orang boleh buktikan, tapi dulu orang tak boleh buktikan, orang tak tahu. Tapi iman itu mesti. Orang kena beriman dan orang kena percaya. Al-Ghazali tulis dalam buku dia, dalam Tahafut Al-Falasifah, Al-Ghazali sebut orang-orang falsafah ni jadi kafir kerana 3 benda. Satu benda, apabila mereka menafikan yang alam ni fana. Alam ni ada permulaan. Sebab sebahagian ahli falsafah mereka kata alam ni tak ada permulaan. Macam tu lah daripada dulu sampai last sekali macam tu je. Siapa yang percaya macam tu, dia kafir. Yang kedua, kafirlah orang yang beriman bahawa tidak ada bi'tsah, tidak ada kebangkitan semula. Sebahagian ahli falsafah mereka kata tak, manusia tak dibangkit, ni semua spiritual je, manusia tak dibangkit. Kafir. Al-Ghazali kata kafir lah mereka. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya tak ingat yang ketiga apa, nanti saya balik baca lagi. Saya teringat 2 je. Tapi yang penting, ini asas-asas iman. Benda yang kita tak percaya, benda yang kita tak nampak, tapi sumber kepercayaan kita dengan Al-Quran, dengan Nabi SAW. Beriman dengan hari akhirat. Dan juga beriman dengan qada dan juga qadar. Beriman dengan ketentuan Allah. Bila nama ketentuan Allah, ini bab yang menimbulkan banyak kekeliruan dan banyak mazhab. Ada mazhab kata manusia ni tidak boleh ada takdir yang menentukan hidup dia. Kalau ada takdir, maksudnya dia ni dipaksa. Jadi apa faedah dia hidup? Dia dipaksa. Ada mazhab yang kata mesti ada takdir yang mengaturkan semua benda. Manusia ni robot je, tak ada apa. Maka ahli sunnah wal jamaah, dia berada di tengah-tengah. Beriman dengan qadar, satu artinya kita beriman dengan ilmu Allah. Kita beriman yang Allah tahu semua benda. Benda sebelum berlaku Allah tahu. Ilmu Allah, ilmu yang azali, ilmu yang tidak ada permulaan dan tidak ada penghujung. Ilmu yang cukup. Apa kita sedang buat sekarang, Allah tahu. Apa kita akan buat nanti, Allah tahu. Semua benda Allah tahu. Wama yasqutu min waraqatin. Dan bahkan tidak ada satu daun pokok yang jatuh pun, tidak ada satu benda, satu titik yang gelap pun, melainkan Allah tahu. Itu satu, ilmu Allah. Allah tahu semua benda. Dan takdir Allah berdasarkan ilmu Allah. Allah dah tulis orang ni masuk neraka, kita tak boleh kata Allah zalim, sebab Allah tulis berdasarkan ilmu Allah yang tetap, kekal. Dia bukan zalim. Allah tahu apa yang kita nak buat. Ada tak ada pilihan kepada kita? Waman arada minkum waman syaa falyu'min waman syaa falyakfur. Siapa yang nak kamu beriman, siapa yang tak nak kamu kufur. Kita pilih, betul kita pilih. Tapi pilihan kita itu adalah makhluk Allah. Kau lagi boleh pilih kan? Jelas tak? Kita ada pilihan. Kita buat pilihan kita sendiri. Tapi setiap pilihan yang kita buat itu makhluk Allah. Allah cipta. Jadi itulah qadar. Jadi kita tak boleh kata orang ni malas, tak payah buat apa. Tak payah buat apa lah, Allah tentukan dah hidup aku, jahatlah semua hidup. Tak. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka. Dan janganlah sekali-kali kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Allah tak bagi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah takkan ubah sesuatu kaum melainkan mereka ubah. Ilmu Allah dah tetap dah. Allah dah tetap dah. 60 tahun Malaysia akan diperintah oleh parti A, contoh.
Masuk tahun ke-61, parti B pula memerintah. Itu contoh. Ilmu Allah tetap tak berubah. Tapi kalau kita duduk tak buat apa, tak jadi. Kalau kita duduk tak buat apa, itu makhluk Allah. Kalau kita buat apa-apa tindakan, itu juga makhluk Allah. Jadi itulah takdir. Kita buat yang terbaik dalam hidup, tapi kita yakin dan percaya bahawa apa sahaja yang kita buat itu adalah pilihan Allah sebelum daripada itu. Allah dah tentukan pilihan yang kita buat. Jadi tuan-tuan, setakat ini dulu. InsyaAllah hari Khamis ni kita sambung cerita tentang iman, kaitan antara iman dengan Islam, dan kemudian ihsan, seterusnya asyratus sa'ah, alamat-alamat kepada hari akhirat ataupun hari kiamat. Kalau sempat kita sambung hadis ketiga, kalau tak sempat kita habiskan hadis kedua. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.